Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Hari ni aku nak bercakap pasal kitab agama, buku The Holy Book ataupun buku suci ataupun senang cerita Al-Quran lah, Al-Quran dan juga Bible ataupun kitab Injil. Kita sebagai umat Islam, kita perlu beriman kepada kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan juga semestinya Al-Quran. Dan kita sering diberitahu ataupun diceritakan tentang Injil telah banyak kali diubah suai. Dan paling terkini, ianya diubah suai pada tahun 1684 oleh pihak Vatican sendiri. Belum lagi nak cakap pasal The Old Testament lah, The New Testament lah, Orthodox lah, macam-macam jenis versi Injil ataupun Bible yang ada. Dan pada tahun 1684 yang seperti aku cakap itu, pihak Vatican telah mengeluarkan 14 book ataupun chapter ataupun aku tak tahu nak cakap dalam bahasa Melayu ni apa, daripada kitab asal Injil itu sendiri. Contohnya macam dia mengeluarkan 14 surah ataupun juzuk lah, macam tu lah. Kenapa dia mengeluarkan the chapters ataupun the books from the Bible? Tiada siapa yang tahu. Tiada alasan diberi dan sebagainya. Kitab Injil ataupun Bible itu ditranslate ataupun diterjemahkan daripada bahasa Latin ke bahasa Inggeris. Asalnya ada lebih daripada 80 chapters ataupun 80 books yang ada dekat dalam Injil itu. Dan itu berlaku pada tahun 1611 di mana kitab Injil itu diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Dan kini setelah Vatican, nah kini hanya tinggal 66 chapter ataupun book sahaja yang tinggal di dalam kitab Injil ataupun Bible itu. Pelbagailah tajuk-tajuk apa mengenai chapter-chapter yang hilang tu yang aku akan cover di video akan datang mengenai chapter-chapter yang hilang daripada Bible. Dan antara salah satu chapter yang hilang di dalam Bible itu adalah The Wisdom of Solomon. Dia menceritakan tentang Nabi Sulaiman punya Solomon Temple dan sebagainya. Dekat situ ada kebenaran mengenai apa yang Nabi Sulaiman buat dan cuba lakukan yang mereka nak sorok. Dan pada ketika Bible itu diterjemahkan kepada bahasa Inggeris, pada asalnya sebutan Jesus adalah Isis ataupun Isis. Ejaannya, sebutannya lebih kepada itu. Tetapi ditukar oleh pihak Vatican untuk menjadi bunyi yang lebih sedap katanya, iaitu Jesus. Sedap ataupun ingin mengelirukan orang-orang Kristian. Ada yang mengatakan bahawa kenapa Vatican mengubah konten-konten Bible pada ketika itu adalah kerana ianya tidak sealiran dengan apa yang pihak Vatican ingin lakukan. Seperti yang kita tahu bagaimana mereka control the world, macam mereka control peperangan, holy war dan sebagainya. Ada chapter-chapter dalam Bible itu yang menegahkan perbuatan-perbuatan mereka, dan oleh kerana itu mereka remove dan untuk menyesuaikan dengan apa yang mereka sedang lakukan. Dan ini membuktikan bahawa mereka memilih apa yang mereka hendak amalkan dan bukanlah mereka mengamalkan seperti apa yang diturunkan kepada Nabi Isa sebenar-benarnya. Dan di sini aku nak menceritakan tentang keajaiban ataupun mukjizat Al-Quran itu sendiri. Bagaimana ianya terpelihara dari perkara-perkara sedemikian. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya, Iqra, sehinggalah habis lengkap Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita, ianya berlangsung selama 23 tahun. Dan selepas 23 tahun itu, barulah ianya wujud dalam keadaan buku ataupun keadaan penulisan. Dan bagaimana Al-Quran ini survive? Al-Quran ini survive dengan hafalan para sahabat. Dan pada ketika dulu mana ada database, mana ada Google, mana ada orang simpan data dan sebagainya. Mereka create benda ini, mereka bukukan. Tak macam sekarang. Sekarang ni semua dah digitalize. Al-Quran itu sendiri telah didatabasekan each word by word. Setiap ayat, setiap perkataan, setiap huruf itu didigitalkan dan mereka dapat mengesan banyak lagi perkara-perkara yang ajaib ataupun miracle mengenai Al-Quran itu sendiri, yang pada ketika dulu, ketika Al-Quran itu dibukukan, mereka tak sedar pun tentang perkara ini kerana mereka tidak punya teknologi yang begitu hebat. Dengan adanya penghafaz-penghafaz Al-Quran ini, maka terjamin dan terpeliharalah Al-Quran itu. Sukar untuk orang mengubah konten-konten kerana apa? Kerana bukan ada satu, bukan ada dua, bukan ada tiga yang menghafaz, tetapi jutaan manusia yang menghafaz Al-Quran itu. Maka jika ada Al-Quran itu diubah kontennya, diubah isinya, maka ini boleh dikenal pasti dengan begitu mudah. Dan setelah mereka bukukan, setelah mereka databasekan, mereka menjumpai pelbagai lagi
numbers-numbers yang menarik. Dan hari ini aku nak share dengan korang numbers-numbers yang mereka maksudkan yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Perkara yang mereka discover ketika adanya zaman moden ini, apabila mereka dah mengkaji Al-Quran itu daripada kulit ke kulit dan sebagainya, mereka menjumpai miracle ataupun keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, di dalam Al-Quran Tuhan menyebut tentang perkara dunia. Perkataan dunia, ad-dunya, ad-dunya bermaksud dunia, sebanyak 115 kali di dalam Al-Quran. Dan selain daripada dunia, apakah yang ada selepas dunia? Selepas ad-dunya, mestilah ada akhirat. Perkataan al-akhirah yang bermaksud akhirat, afterlife, juga disebut sebanyak 115 kali. Adakah para sahabat yang membukukan Al-Quran pada ketika itu tahu tentang perkara ini? Mereka tak sedar. Tetapi pada hari ini kita sedar bahawa benda itu adalah sangat-sangat telitinya penulisan Al-Quran, sehingga perkara sekecil itu ada dapat kita discover. Di dalam Al-Quran juga Tuhan menggunakan perkataan angel ataupun malaikat. Malaikat sebanyak 88 kali. The opposite of malaikat mestilah devil. Tuhan menggunakan perkataan syaitan juga 88 kali. Di dalam Al-Quran, perkataan al-hayat ataupun life digunakan sebanyak 145 kali. Dan apakah perkataan berlawan bagi al-hayat ataupun kehidupan ataupun life ini? Perkataan kematian mengenai death juga disebut sebanyak 144 kali. Adakah ini kebetulan? Tidak. Inilah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Those words are from Allah Subhanahu Wa Taala himself. Iblis yang dipanggil di dalam Al-Quran disebut sebanyak 11 kali, dan pelindungan daripada iblis juga disebut sebanyak 11 kali. Korang tahu tak, sepanjang 23 tahun Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, perkataan bulan ataupun month, bulan, digunakan sebanyak 12 kali sahaja. Resemblance dengan apa yang ada dengan bulan kita sekarang ada. Dan perkataan hari ataupun days, alright, perkataan hari digunakan sebanyak 365 kali, iaitu coincidence tak dengan hari yang kita lalui sepanjang setahun ini. That's it guys. Antara perkara-perkara numbers yang kecil yang boleh ditemui dengan dalam Al-Quran, banyak lagi aku percaya miracle ataupun keajaiban penulisan, penyampaian Tuhan kepada kita melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dibukukan, akhirnya kita dapat dipersembahkan dengan satu kitab yang tidak akan hilang sehinggalah hari kiamat. Segala isi dan kandungannya dihafaz dari zaman Rasulullah SAW. Amazing guys. So guys, kalau suka video ni, like the video, komen kat bawah tentang keajaiban Al-Quran yang korang tahu yang aku tak mention. Alright, kita sama-sama kongsi ilmu. Dan till again, like this video, subscribe the channel. Thank you so much for watching guys. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.